Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton sekalian. Nama saya Muhammad Adi Hakim bin Muhammad Sabri dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Bali. Adakah anda semua tahu bahawa sungai merupakan satu aspek penting dalam kehidupan kita? Bahkan ada juga segelintir manusia yang merungut setiap kali bila airnya dipotong. Contohnya mereka akan berkata, "Aduh, macam mana aku nak hidup ni? Elektrik tak ada, aku boleh lagi ni. Air tak ada, susah betul nak hidup." Kita kena sedar bahawa tiadanya punca air bukan sahaja kita tidak boleh makan, tetapi kita juga akan mengalami kesukaran yang lain seperti kita sukar untuk mandi, sukar untuk membersihkan pakaian dan juga barang-barang lain. Sungai merupakan salah satu sumber air yang terbersih di dunia. Bahkan ianya juga diakui dalam Islam kerana ia termasuk dalam tujuh kategori air mutlak dan sungai merupakan salah satu daripadanya. Sungai berdasarkan sebuah berita yang disiarkan dalam harian Metro beberapa setahun lalu, sungai di Malaysia telah tercemar dengan agak teruk dan kadar sungai tercemar menghampiri 50%. Ini menunjukkan bahawa Malaysia telah mengalami pencemaran sungai yang agak teruk dan ini akan mengakibatkan kemelesetan ekonomi terhadap Malaysia. Hendaklah kita ketahui bahawa tercemarnya sungai akan mengakibatkan kesan buruk kepada kita, manusia, haiwan juga tumbuh-tumbuhan. Cuba kita bayangkan, sekiranya sungai kita tercemar, ianya bukan sahaja menyukarkan kita untuk minum air yang bersih, malah sungai juga akan mengakibatkan hidupan lain di dalam sungai tersebut akan mati. Dan apabila ikan dalam sungai tersebut mati, ianya akan menyukarkan nelayan untuk menangkap ikan, seterusnya memberikan ikan itu kepada kita. Dalam erti kata lain, ianya akan menyukarkan kita untuk menjana ekonomi melalui nelayan. Seterusnya, sungai ada satu perkara yang kita tidak tahu, bahawa sungai juga turut melepaskan gas rumah hijau. Gas rumah hijau ini bertindak sebagai satu lapisan ozon yang akan merangkap haba di dalam bumi. Apabila lapisan ozon ini merangkap haba di dalam bumi, pemanasan global akan terjadi, lalu mengakibatkan pencairan ais-ais di kutub utara dan juga selatan. Hal ini bakal mengakibatkan banjir besar yang akan menimpa bumi beberapa tahun lagi. Dan hendak juga kita tahu bahawa sungai yang tercemar juga akan menyukarkan kita untuk memperolehi makanan-makanan yang bersih. Contohnya, sekiranya kita mahu minum minuman yang bersih, kita juga untuk memudahkan urusan, kita akan mengambil air daripada sungai. Hal ini kerana sungai merupakan air yang bersih dan juga tidak bergaram. Jadi kita boleh minum begitu sahaja tanpa memasaknya, sekiranya dalam keadaan terdesak. Tetapi apabila sungai tercemar, ini akan menghadkan kita untuk minum minuman yang bersih. Ini akan menunjukkan kita untuk memproses air tersebut terlebih dahulu dan ianya menelan kos yang banyak. Seterusnya, terdapat beberapa kepentingan sungai terhadap negara kita. Pertama, ianya merupakan sumber ekonomi yang telah menjadikan negara kita maju. Kebanyakan negara-negara luar ingin melihat kecantikan negara-negara Melayu. Oleh itu, mereka akan hadir di negara ini untuk melihat kebersihan sungai itu sendiri. Kebersihan sungai sendiri telah menjadikan sungai-sungai sebagai satu tempat pelancongan yang menarik minat orang luar untuk melancong di negara kita. Contohnya seperti Sungai Sedim dan juga lain-lain. Malah, ianya juga akan meningkatkan pendapatan negara. Seterusnya akan mengakibatkan kadar pengangguran di Malaysia akan berkurang. Seterusnya, sungai juga amat penting kerana ianya merupakan simpanan khazanah negara. Contohnya, meskipun setengah ikan seperti ikan laga, ikan-ikan yang sangat cantik dan jarang ditemui di tempat-tempat lain, ianya telah pencemaran sungai akan membawa pencemaran sungai akan mengakibatkan saliran-saliran yang menjadi tempat tinggal ikan-ikan langka tersebut akan dicemari. Seterusnya menghapuskan ikan tersebut. Tidak hairanlah mengapa pada hari ini jika kita pergi ke pantai-pantai dan juga ke sungai-sungai, kita dapat melihat bangkai-bangkai ikan di tepi-tepi sungai. Yang tidak bukan adalah kerja manusia sendiri yang mencemarkan sungai itu sendiri. Seperti kisah yang berlaku pada beberapa tahun lepas di Johor yang bertempat di Sungai Kim Kim. Sungai tersebut telah dicemari oleh sisa toksik yang dituang oleh golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab. Perkara tersebut telah mengakibatkan pencemaran sungai berlaku dengan amat teruk, lalu mengakibatkan keracunan terhadap dua buah sekolah. Hampir 1,000 orang pelajar hampir 1,000 orang mangsa telah menjadi mangsa yang hampir meraguk nyawa itu. Dan juga kita ketahui bahawa sekiranya sungai tercemar, ianya bukan mengakibatkan sungai itu sahaja, malah ianya akan membebaskan gas-gas yang beracun yang boleh meragut nyawa orang luar. Walaupun kita tidak minum air sungai tersebut, namun gas tersebut dapat meragut nyawa kita kerana gas tersebut mempunyai gas yang beracun.
dan sebelum saya tutup, saya ingin memberikan tiga kepentingan untuk menjaga sungai dan bagaimana cara-cara untuk kita memelihara sungai kita daripada tercemar. Dan saya akan bahagikan cara-cara ini kepada 3 skop, iaitu terhadap diri kita sendiri, terhadap kerajaan dan juga terhadap masyarakat. Sebagai satu individu, saya akan menjaga kebersihan sungai saya dengan tidak membuang sampah-sampah serta bahan-bahan buangan domestik ke dalam sungai. Contohnya, sekiranya saya diarahkan untuk membuang sampah, saya akan melupuskan sampah itu dengan cara yang betul dan tidak membuangnya ke dalam sungai. Hal ini dapat mengelakkan daripada berlakunya pencemaran sungai yang teruk, sekaligus dapat melonjakkan pendapatan negara kerana dapat mempamerkan kecantikan sungai kita kepada orang luar. Kedua, saya juga akan menunjukkan sikap yang baik serta contoh yang baik kepada orang-orang luar untuk menjaga serta mengawal pencemaran sungai. Kerana orang di sini lebih mudah terpengaruh dengan perbuatan kita berbanding percakapan kita. Sekiranya kita bercakap sahaja untuk menjaga sungai namun kita tidak membuatnya, ramai orang tidak akan ikut kita kerana mereka tidak nampak perkara yang kita lakukan. Jadi kita hendaklah menjaga sungai tersebut dengan perbuatan kita. Yang terakhir untuk individu ialah kita hendaklah menjaga sungai-sungai kita dengan kita sendiri turun ke dalam sungai dan mengutip sampah-sampah yang telah menyebabkan sungai itu tercemar. Dan untuk skop kepada cara-cara untuk menjaga kebersihan sungai berdasarkan masyarakat pula ialah komuniti setempat hendaklah menjalankan satu aktiviti berkumpulan untuk menjaga kebersihan sungai. Mereka hendaklah bersatu padu dalam menjayakan aktiviti ini kerana ianya dapat menjaga kebersihan sungai, seterusnya mengelakkan daripada berlakunya kemalangan jiwa yang lebih besar seperti berlakunya kematian. Dan yang ketiga ialah terhadap kerajaan. Kerajaan hendaklah mewujudkan ataupun mengumpul dana untuk mewujudkan satu tong sampah yang dapat menyedut segala sampah-sampah yang berada dalam sungai. Seperti yang saya lihat pada media sosial baru-baru ini, saya melihat sebuah negara telah mencipta satu tong sampah yang dapat menyedut sampah-sampah di dalam sungai. Ianya akan meskipun ianya menelan kos yang banyak, namun ianya amat berbaloi untuk kita lakukan kerana ianya dapat menyedut semua sampah-sampah di sungai tanpa membebankan kita selaku orang-orang yang lemah. Dan akhir sekali ialah kerajaan juga dalam memainkan peranan dalam memastikan undang-undang Malaysia memastikan bahawa tong-tong kita semula ataupun tong-tong susu kimia dirawat sebelum dibuang ke dalam sungai. Dan cara yang terbaik ialah jangan buang sisa kimia dalam sungai agar ini tidak mencemarkan sungai kita. Dan akhir kata, sebelum saya menutup ucapan umum saya, kita hendaklah menjaga sungai kerana ianya bukan sahaja merupakan sumber air yang bersih dan selamat untuk kita, malah sungai juga merupakan tempat tinggal haiwan-haiwan lain serta tumbuhan-tumbuhan lain. Oleh itu, selaku kita meminjam dunia ini daripada Tuhan, oleh itu kita hendaklah berkongsi bumi ini dengan hidupan Tuhan yang lain. Sekian, terima kasih.